Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada kumpulan BGS 210, ya, kumpulan BGS 210 ke sesi pembentangan khas untuk pra-projek untuk kumpulan BGS 210. Okey. Sebelum saya serahkan kepada pembentang, saya ingin memperkenalkanlah guru penilai yang akan menilai persembahan dan juga pembentangan kumpulan ini, iaitu saya sendiri, Cikgu Muhammad Hasnan bin Muhammad Salim, serta Cikgu Nur Haiza binti Cik Mat. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 210 untuk membentangkan hasil perbincangan mereka serta pra-projek kumpulan masing-masing. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu. Selamat malam Cikgu Hasnan, para penilai dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan memulakan pembentangan pra-projek kumpulan kami. Tema untuk pembentangan kumpulan kami iaitu tahap bongsu ialah eksplorasi kerjaya dan tajuk yang kami memilih ialah guru kaunseling. Dan ini adalah carta organisasi untuk kumpulan kami. Guru penyelia kami ada dua, iaitu Puan Lo Shin Wei dari Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Chonghua dan Puan Ganti Mati dari SMK juga. Dan saya, Tiong Xuan, merupakan ketua untuk kumpulan ini dan Saudari Leong Yingyi merupakan penolong ketua, Saudari Ho Sien ialah setiausaha, Saudari Teo Swing ialah bendahari, dan AJK adalah terdiri daripada Goh Siu Ching, Kevin Raj dan Lee Chao Yi. ID kumpulan kami ialah BGS 210 dan nama kumpulan kami ialah Obliging. Nama kumpulan ini membawa maksud beramah dan sedia untuk membantu. Dan seterusnya ialah objektif projek kami. Objektif utama adalah memberikan pendedahan tentang guru kaunseling kepada para pengguna e-book ini. Kami akan merangkumi maklumat tentang tugasan-tugasan, peranan, tanggungjawab dan juga syarat-syarat untuk menjadi seorang guru kaunseling. Seterusnya, kami juga mempunyai objektif untuk membantu pengguna membuat persediaan sebelum menceburi bidang kerjaya. Pengguna dapat memilih kerja yang bersesuaian dengan diri sendiri. Kemudian adalah sasaran untuk projek ini. Projek ini terutamanya menyasarkan pelajar tingkatan 5 sekolah SMJK Chonghua dan juga SMK juga. Hal ini kerana pelajar tingkatan 5 akan tamat pengajian di sekolah menengah tidak lama lagi. Ada segelintir pelajar yang berasa ragu dan bimbang terhadap masa hadapan mereka. Jadi kami ingin membantu mereka memilih bidang yang bersesuaian dengan mereka untuk diceburi. Seterusnya adalah penerangan ringkas tentang projek ini. Tujuan projek ini adalah memperkenalkan bidang kaunseling kepada pengguna dan juga menarik minat pelajar tentang kerjaya ini. Hal ini kerana guru kaunseling penting dalam memberikan penyelesaian konflik, sokongan dan cadangan kepada para pelajar di sekolah. Namun begitu, tidak ramai pelajar yang benar faham tentang apa itu guru kaunseling. Oleh itu, kami ingin menghasilkan e-book ini supaya mereka dapat memahami guru kaunseling dengan lebih mendalam. Seterusnya, kami meyakin dapat menjayakan projek ini kerana maklumat mudah didapati. Sebagai contoh, kami bolehlah mendapatkan maklumat dengan melayari nama seseorang ataupun menemui buah orang sumber iaitu guru kaunseling sekolah. Perancangan untuk projek ini adalah menghasilkan e-book dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Disebabkan
kumpulan kami terdiri daripada dua sekolah, yaitu SMJK Chonghua dan juga SMJK Chonghua dan SMK juga. Oleh itu, kami bercadang untuk mengadakan mesyuarat dari sidang, yaitu dalam secara online dan guna media sosial supaya kami dapat berkongsi idea dan pendapat masing-masing. Seterusnya adalah impact project. Setelah menghasilkan projek ini, kami berharap pengguna dapat mempunyai gambaran yang jelas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai guru kaunseling. Kemudian, pengguna juga dapat mengenal pasti kerjaan yang bersesuaian dengan diri sendiri. Mereka dapat tahu adakah mereka bersesuai dengan guru kaunseling atau mereka tidak berminat. Jika mereka berminat dalam bidang ini, mereka dapat mempunyai pengalaman yang tegas tentang masa hadapan mereka. Jika tidak, mereka bolehlah merujuk kepada e-book kumpulan lain untuk mencari kerjaan yang bersesuaian dengan mereka. Dan akhirnya adalah harapan kumpulan kami. Kami berharap agar dapat membantu pengguna mengenal pasti keistimewaan dan bakat pribadi. Ini bermaksudlah kami berharap pengguna dapat memilih kerjaan berdasarkan kekuatan dan kelebihan diri. Sebagai contoh, pengguna itu seorang peramah, dia bolehlah menjadi seorang guru kaunseling. Bukan itu sahaja, kami juga berharap untuk mengembangkan potensi pengguna. Kami berharap dapat menggalakkan mereka berusaha membangunkan kelebihan mereka dan memperbaiki kelemahan mereka untuk menceburi kerjaan ini. Bukan itu sahaja, kami juga berharap mereka dapat lebih bersemangat dalam pelajaran untuk menceburi kerjaan dan mencapai cita-cita yang diimpiankan. Itu sahaja, terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BGS 210 dengan tajuknya Guru Kaunseling. Okey, dipersilakan Cikgu Haiza. Okey, selamat malam semua. Okey, tahniah juga ya kerana pembentang Tiong Chi Yuen dapat juga membentangkan slide ini walaupun cikgu rasa anda mengalami kesukaran juga untuk menyebut setiap baris perkataan ni ya. Slide anda pertama cikgu nak tegur pasal slide lah ya. Nampaknya banyak ayat yang tidak teratur dan juga dari segi tata bahasa bila kita tersalah tata bahasa maka larilah maksud sebenar ya. Jadi maknanya kat sini ada ayat-ayat yang kamu gunakan itu dah tersasar apabila kamu menggunakan tata bahasa yang salah ya. Okey. Kemudian pertama cikgu cakap pasal objektif. Objektif kamu nampaknya sangat umum, maknanya lebih kepada apa-apa saja kejayaan pun kita boleh letak pada objektif itu ya. Okey. Dan kemudian sasaran ya. Sasaran anda pun nampak tak? Tamat pengkajian ya. Pengkajian tu dah silap ya. Kemudian berasa ragu dan bimbang terhadap masa depan. Maknanya sasaran anda ni kepada orang yang membaca e-book ni maknanya dia umum, maknanya tak kisah apa-apa saja jenis pekerjaan nampak tak kat situ. Lainlah kalau anda buat sasaran ini untuk murid-murid yang berminat terhadap kerjaya sebagai guru kaunseling. Macam tu lagilah mudah sikit Okey. Kemudian penerangan ringkas. Okey, penerangan ringkas juga tidak mengikut panduan seperti yang telah diberikan ya. Ada banyak jugalah info-info yang tidak kamu masukkan. Dan kemudian cikgu nak cakap pasal tiada ada, kamu tidak meletakkan ada 7 kumpulan ya. Maknanya okey, murid A ni buat apa, lepas tu apa ke mana ya. Murid B
buat apa, lepas tu macam mana. Maknanya cikgu tak nampak kat situ bagaimana anda mengendalikan ahli kumpulan anda untuk mencari maklumat tentang untuk menyelesaikanlah e-book ini. Dan kemudian tadi cikgu guru kaunseling tadi penting untuk memberi penyelesaian konflik, sokongan dan cadangan. Guru kaunseling tidak memberi penyelesaian ya. Maknanya kena cari ayat yang terms yang apa ni, yang dapat menunjukkan dengan jelas apakah itu kerjaya guru kaunseling. Dari segi impak pula, nampaknya impak satu hala saja ya, impak pada pengguna saja. Cikgu tak nampak kat sini bagaimana dia memberi impak pada anda, kepada kumpulan anda dan juga kepada sekolah ya, macam tu. Maknanya impaknya satu hala saja. Dan dari segi harapan pun, harapan anda pun anda letak untuk diri anda sendiri saja ya. Tapi keseluruhannya cikgu faham tajuk guru kaunseling ini anda buat. Cikgu rasa okey, baik ya. Cuma itulah cikgu punya ulasan. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Haiza. Cikgu Julia ada? Boleh? Mungkin nak tambah sikit? Cikgu Julia? Okey, selamat malam semua. Okey tak? Suara Kak Julia dengar tak? Dengar. Okey, sebab line Kak Julia ni tak berapa sangat. Okey. Pertamanya cikgu nak ucapkan tahniahlah kepada pembimbing rakan sebaya yang membentang ni. Bukannya senang nak memberanikan diri bagi membentang. Tahniahlah wakil kumpulan ni. Cumanya cikgu tadi seperti yang Cikgu Haiza cakap tadi, objektifnya memang terlalu umum. Kemudian impak dia pun sehala. Maksudnya dia tak meluas. Okey. Kemudian sama juga dengan harapannya. Apa yang cikgu boleh cadangkan di sini, kumpulan ni cikgu rasa boleh berbincang lagi dengan guru kaunseling. Jadikan guru kaunseling anda tu sebagai personalia anda. Supaya lagi nampak, lagi jelas tugas ataupun peranan sebagai guru kaunseling itu sendiri. Itu yang saya nampaklah, sebab kalau ikutkan cerita guru kaunseling ni lagi mudah untuk diperdalami lah sebab anda rapat dengan guru kaunseling anda. Okey, terima kasih semua. Tahniah sekali lagi dari saya. Okey, terima kasih Cikgu Julia. Okey, part saya pula, komen saya kebanyakannya telah pun dinyatakan oleh Cikgu Haiza dan juga Cikgu Julia. Saya nak sentuh tentang slide. Sebenarnya slide anda secara keseluruhannya tidak ada masalah. Okey. Dia punya isi-isi penting yang dinyatakan nampaklah. Cuma dari segi design ataupun penggunaan grafik tu kena diperbaiki sikit. Maksudnya slide yang anda laksanakan sekarang ni sebab dia punya background ni gelap dan font serta warna tulisan pun juga hampir gelap, bukan menggunakan warna putih yang betul-betul putih. Jadi saya mohon untuk kalau boleh setiap font tu semua tu perlu diubah. Okey, perlu diubah supaya terutamanya warna dia, jenis font dia supaya lebih cantik dan lebih dapat nampak dengan lebih mudah lagi. Okey. Kalau yang nak cantiknya background belakang dia biar cerah. Biar cerah, tulisan dia yang warna hitam gelap supaya dia kontra. Bila kontra kita boleh nampak apa yang kita nak tengok sebenarnya. Okey. Tapi dari segi lain semua okey, tak ada masalah. Cuma dari segi penggunaan design tu kena tambah baik sikit. Okey. Bagi bagi orang yang nak baca tu tertarik kan? Ya, betul. Bagi orang yang nak baca tu dia okey, dia nampak, dia jelas apa yang dia nak baca tu. Okey. Yang keduanya dari segi objektif, okey, kena baikilah sikit apa dia punya, yang objektif dah cantik dah sebenarnya kalau ikut yalah, tapi terlalu umum. Contohnya memberikan pendedahan tentang apa? Pendedahan tentang skop tugas guru kaunseling sebagai contoh. Okey, memberi pendedahan tentang tentang kerjaya guru kaunseling dengan lebih meluas lagi kepada rakan-rakan di sekolah, kepada pelajar, macam tu. So lebih jelaskan lagi. So ini jangan terlalu umum. Lagi satu, objektif kalau boleh sebaik-baiknya ada 3.
Okay, you all bagi 2 saja, tak apa. Nanti boleh tambah 1 lagi ataupun boleh dapatkan 3 objektif yang baru. Okay, membantu pengguna membuat persediaan sebelum menceburi bidang kerjaya. Kerjaya Umum apa juga. kan? Apa dia? Kerjaya apa kan? Kerjaya Patutnya apa? tu je kerjaya sebagai Lebih, kena ah. lebih spesifik lagi. Macamnya. Kalau nak gunakan guru kaunseling, terus masukkan perkataan guru kaunseling tu. So dia akan lebih berfokus. Macam tu. Okay. Dan tambah baik Ataupun dia boleh tambah lagi satu, menyenaraikan ciri-ciri seorang guru bimbingan dan kaunseling. Ya, Cantik kan? betul. Boleh juga. Atau cadangan saya yang supaya nampak lebih mantap lagi, memberi pendedahan tentang trait-trait kerjaya, trait personality, macam tu. Okay. Dengan guru Betul. kaunseling. Itu lagi bagus. Memang kita betul-betul boleh nampak benda tu. Sesuai dengan apa kita punya projek ni sebenarnya. Macam tu lah. Okay. Yang ketiga, yes, skop tugas tadi memang tidak ada. Carta organisasi tadi ada ditunjukkan. Cuma selepas carta organisasi perlu ada jadual skop tugas. Okay, carta organisasi ni pun teguran saya perlu ditambah baik dari segi grafik dia. Kalau kata nak guna grafik tu macam saya kata tadi lah, biar kontra dengan latar belakang. Biar cantik lagi. Kalau kata susunan tu pun perlu diperbaiki lagi. Bagi lebih cantik. Dan carta kena ada gambar. Okay, kena ada gambar. Maksudnya kamu kena dapatkan gambar guru penyelia kamu, gambar kawan-kawan kamu yang proper punya lah gambar. Okay, dan buatlah carta tu dengan keadaan yang cantik. So barulah dia akan jadi proper carta yang terbaik lah. Okay. Skop tugas penting, kena pastikan nanti skop tugas tu, contohnya Kevin Rush, apa tugas dia? Mencari maklumat berkaitan dengan hala tuju kerjaya guru kaunseling, ataupun Kevin Rush tugasnya antaranya ialah mencari maklumat mengenai trait personality seorang guru kaunseling. Contoh macam tu. So dia akan lebih berfokus. Okay, so jangan risau, kamu boleh tengok macam mana contoh-contoh yang pernah dibuat oleh rakan-rakan yang lain dalam video rakaman YouTube yang telah saya upload lah. So boleh tengok grup-grup lain yang level tahap bongsu. Jangan tengok yang muda dengan sulung, nanti kamu lagi pening kepala. Tengok yang tahap bongsu. So, banyak dah yang kumpulan dah buat, banyak benda yang anda boleh pelajari daripada mereka lah. Okay. Personalia, okey, kamu sebut tadi guna personalia kamu dari dalam penerangan tadi dalam penerangan ringkas ada sebut nak gunakan maklumat daripada buku serta guru kaunseling di sekolah lah. Cuba highlightkan guru kaunseling yang ada kat sekolah. Boleh saya tahu sekolah kamu memang Puan Loh Shin Wei saja ke guru kaunseling ke atau ada yang lain? Ada siapa-siapa boleh jawab? Ada lagi satu guru kaunseling. Okey, kalau ada selain daripada Puan Loh, kamu boleh jadikan dia yang seorang lagi tu sebagai kamu punya personalia. Lagi mudah. So nanti dalam penerangan ringkas tu boleh tambah nama seorang lagi kaunselor tu, apa jawatan dia, berapa lama dia dah jadi kaunselor. So barulah kita boleh jadikan dia sebagai personalia yang profesional. So kita tahulah kamu merujuk kepada siapa, macam tu. Okay. Detail pun yang diberikan ringkas dan padat jugalah. Saya nak puji satu je dengan kumpulan ini. Bila mereka membentangkan ada benda yang detail tu, dekat keyword tu ada ringkasan ataupun detail penerangan ringkas dan padat. Itu yang saya suka. Dia berbeza dengan kumpulan lain yang dia ada keyword tapi dia punya huraian tu punyalah panjang, nak baca tu aduh jenuh. Tapi kumpulan ni bagus, dia memang itu kena pujilah memang kena puji. Dia ada keyword dan juga ada huraian yang ringkas dan padat. So kita pun faham dan tak ada nak melirik ayat dia. Itu satu perkara yang kamu kena teruskan lah. Okey, itu pujian daripada pihak saya. Okey, dan yang lain-lain dari segi impak ke harapan memang kamu follow je apa yang telah dinyatakan oleh Cikgu Haiza dan juga Cikgu Julia. Cuma saya syorkan kepada kamu, kumpulan kamu untuk perbaiki tata bahasa dalam bahasa Melayu tersebut. Okey, begini. Kalau ada sebarang masalah dari segi tata bahasa penggunaan ayat, boleh rujuk dengan guru bahasa Melayu sekolah anda. Okey? Ataupun tak kisahlah, boleh minta guru
Bahasa Melayu sekolah yang satu lagi, kan kamu ada 2 sekolah kan, sekolah SMK juga, untuk bantu buat proofreading, tengok balik tata bahasa, cara gaya bahasa dan sebagainya. So nanti bila dia dah buat semakan, mana yang dah betul tu, yang mana yang perlu dibaiki, kamu kena baikilah. So barulah bila baca tu dia jadi cantik sikit. Okay, penggunaan ayat kena betul, ejaan kena betul dan sebagainya. Kamu kena ingat, e-book ini akan dibaca oleh orang lain juga. Okay, bukan hanya sekolah kamu, tapi sekolah lain maybe sampai ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kita nak bahasa yang digunakan biar cantik, biar profesional. Sebab kita tak nak nanti orang baca, orang pun tak faham kenapa jadi macam ni ayat-ayat dia. So sebab ia akan bawa nama baik kamu lah nanti. Sebab nama kamu akan tertera di dalam slide tersebut. Siapa? Chong Chi Yuan, apa yang buat tu. So itu yang kita nak sebenarnya. Okay. So saya rasa setakat ini tak ada masalah. Kami guru penilai, saya boleh syorkan untuk meluluskan projek ini dengan nak kata major ke minor ya. Saya rasa dengan minor lah kot, minor correction, iaitu kena tambah baik dari segi design slide, keduanya dari segi tata bahasa, penggunaan ayat, ejaan, yang ketiganya dari segi poin-poin yang telah dinyatakan oleh kami tadi, objektif, sasaran, semua benda tu kena ditambah baik, dibaiki. Mana yang perlu dibaiki, baiki. Okay? So benda-benda yang kami dah nyatakan tu tolong buat tindakan supaya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. So lepas tu kamu yang dah siap, yang dah ada correction semua, hantar balik kepada guru penasihat kumpulan, dan guru penasihat kumpulan akan serahkan kepada saya untuk saya buat semakan semula lah. Okay? So akhir kata, saya boleh katakan saya ucapkan tahniah kerana anda berjaya membentangkan projek kumpulan anda dengan baik. Saya salute kerana walaupun saya tahu, faham untuk masa nak membentang tu mungkin kesukaran nak sebut ke apa, tapi masih lagi ada inisiatif dengan lancar jugalah boleh menyebut dan juga membentangkan dengan baik. Yang itu saya salute dengan kumpulan ni lah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Kalau kita ada perjumpaan ataupun kalau kita ada sesi pembentangan lagi selepas ini, okay, kita akan maklumkan dan tambah baiklah cara pembentangan. So Tiong kena selalu praktis bercakap, berlatih untuk present. Okay, so nanti kamu akan lebih baik lagi dalam masa akan datang lah. Okay, boleh ya? So itu saja daripada pihak saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda untuk membentangkan sesi membentangkan projek anda. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.